Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita berjumpa untuk minggu terakhir PDPR. Okey, untuk minggu ni kita teruskan lagi dengan unit 4, interaksi antara hidupan. Okey, minggu lepas kita dah bincang macam mana interaksi antara haiwan, hidup berkumpulan, hidup bersendirian, apa kelebihan, apa kekurangan, macam mana interspesies. Dalam buku rujukan pun masih lagi ramai yang tak tahu macam mana nak jawab berdasarkan soalan yang diberi. Okey, hari ini kita masuk interaksi antara tumbuhan. Okey, boleh buka buku teks muka surat 67. Okey, kita masuk dulu faktor persaingan antara tumbuhan. Tumbuhan pun perlu bersaing macam haiwan, tetapi tumbuhan dia tak boleh bergerak. Jadi banyak kekurangan dengan tumbuhan lah. Kalau haiwan dia boleh bergerak, kalau tumbuhan dia statik, dia dekat situ. Jadi kalau dia mendapat kekurangan, cepatlah dia mati. Itu persaingan antara tumbuhan. Okay, tumbuhan ni dia akan bersaing. Okey, kenapa dia akan bersaing? Dia bersaing untuk mendapatkan air, cahaya matahari, ruang dan nutrien. Okey. Jadi kamu kena tahu, kalau kamu perasan setengah tempat macam mana keadaan pokok tu tumbuh. Dalam hutan berbeza dengan tepi bukit, berbeza dengan tepi jalan, berbeza dengan dalam keadaan kebun. Jadi kamu kena tahu macam mana pokok tu tumbuh dan macam mana sifat dia, besar, kecil, tinggi, rendah. Jadi tumbuhan ni pun dia bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan 4 benda ni, iaitu air, cahaya matahari, ruang dan nutrien. Okey. Jadi air, cuba kita bayangkan kat padang pasir, ada tak tumbuhan yang hidup dekat padang pasir? Kalau ada pun, dia mesti tumbuh berdekatan dengan tempat yang ada air. Kalau tak ada air, takkan ada satu pun tumbuhan yang hidup, sebab tumbuhan memerlukan air. Untuk cahaya matahari, bumi ni sentiasa ada cahaya matahari, kecuali di Antartika yang sentiasa sejuk. Jadi tak adalah tumbuhan hidup, sebab tumbuhan ini memerlukan cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Untuk ruang pula, kita kena tengok macam lebih kurang macam kita. Bayangkan kalau kita naik, siapa yang pernah pergi KL naik LRT ke, naik komuter ke, bayangkan macam mana bila keadaan sesak dengan keadaan tidak sesak. Sama seperti tumbuhan. Bila kita menanam pokok tu berdekatan antara satu sama lain, nanti akan wujudnya persaingan. Maknanya siapa yang kuat, dia yang lebih tinggi. Jadi ruang ni perlu juga, supaya semua nanti mendapat air, cahaya matahari, nutrien yang sama. Ruang ni penting. Kalau tanam rapat-rapat, kamu akan perhatikan pokok-pokok ni akan terbantut berbanding kalau kita tanam pokok-pokok yang ada jarak-jarak aja. Contohnya kalau kita pergi kebun ataupun yang orang tanam pokok getah tu, ada tanam rapat-rapat? Tak ada. Dia ada jarak-jarak dia supaya pokok tu sama je tinggi dia. Okey. Dalam sekali nutrien ni adalah apa macam bahan tambahan, okey, supaya dia lebih subur. Jadi ini satu benda yang tumbuhan bersaing, ada 4. Okey, ni kena ingat. Okay, kita tengok bawah tu tumbuhan tumbuh dengan lebih tinggi untuk bersaing mendapat cahaya matahari. Kalau kamu tengok kat hutan, macam mana pokok yang lagi besar, lagi tinggi tu, dia makin tinggi lah. Maknanya pokok yang dekat bawah tu macam tu je, sebab dia kurang mendapat cahaya matahari, sebab dia perlu bersaing dengan pokok yang lebih besar. Ada ke tumbuhan menghadapi persaingan intra dengan interspesies? Ada ke? Fikir-fikirkan. Nanti cikgu tanya bila sekolah. Okay, kita tengok dekat sini. Contohnya, dia pergi
tanam pokok matahari yang kecil sebelah pokok matahari yang besar. Jadi kamu bayangkanlah, adakah pokok matahari yang kecil itu akan membesar? Tak ada, sebab bila suatu pokok tu yang besar, dia akan menyerap lebih banyak air, lebih banyak cahaya matahari, lebih banyak nutrien, sebab dia lebih besar. Yang kecil ni macam budak kecil kalau berlari, mestilah yang besar lagi laju. Macam itulah maksud dia. Jadi yang kecil tu patutnya kita ubah tempat untuk ditanam jauh daripada persaingan pokok yang besar. Itu maksud dia. Okey. Okey, seterusnya muka surat 71. Okey, tadi kita dah belajar persaingan. Tumbuhan tu bersaing. Okey, untuk tumbuhan juga ada interaksi antara tumbuhan. Yang haiwan itu kita dah belajar 3. Komensalisme, iaitu satu dapat faedah, satu lagi tak ada apa-apa yang dia dapat. Mutualisme itu dua-dua mendapat faedah. Kau bagi aku bagi kau. Okey, lagi satu parasitisme itu maknanya satu je yang dapat kelebihan, satu lagi mendapat kekurangan. Okey, itu maknanya simbiosis bagi haiwan. Tumbuhan pun ada, tapi dia hanya ada 2 sahaja, komensalisme dan parasitisme. 2 sahaja. Common ni dia memerlukan yang lain, tapi yang lagi satu yang ditumpang tu tak efek apa-apa pun kalau ditumpang. Itu maksud komensalisme. Kalau parasit ni yang menumpang ni, dia akan membunuh tempat yang ditumpang tu. Itu kalau tumbuhan. Sama macam haiwan jugalah. Tapi haiwan dia tak membunuh, tapi dia merosakkan. Okey, contohnya kita tengok komensalisme ni, itu pokok paku langsui. Itu juntai tu yang ada kat tepi-tepi pokok sawit tu. Kenapa ada? Dia nak tumpang saja untuk lebih tinggi, untuk mendapatkan sumber air dan cahaya matahari supaya dia dapat terus hidup. Tetapi dia tak menyerap apa-apa daripada pokok kelapa sawit tu. Dia tak berbahaya pokok kelapa sawit tu. Dia hanya menumpang untuk mendapatkan air dan cahaya matahari. Ini dinamakan komensalisme. Okey, untuk maksud sebelah itu dipanggil parasitisme. Okey, pokok dedalu daun. Pokok dedalu tu macam pokok duit-duit. Pokok duit-duit. Kalau perasanlah bentuk duitnya, dia duduk dekat dahan pokok. Okey, yang ini ditumbuh dekat batang pokok mangga. Mangga tu perumah lah, sebab dia pokok dedalu ni kecil. Jadi dia nak hidup, dia kena tumpang dekat pokok yang besar, yang boleh membantu dia untuk mendapatkan makanan, air, nutrien, cahaya matahari. Okey. Jadi kita tengok sini, dia memerlukan sumber nutrien. Jadi dekat mana dia ambil sumber nutrien tu? Mestilah dekat dahan yang dia tumpang pada pokok mangga. Maknanya dahan-dahan tu kan dia ada nutrien, air semua. Jadi pokok dedalu ni akan serap. Bila serap, hari-hari serap, lama-lama kamu akan perasan batang pokok manggis tu akan mereput. Sebab dedalu ni macam kutu yang ada pada kucing tu. Hari-hari hisap-hisap, kalau kita tak bantu dia, maknanya batang dahan tu akan reput dan mati. Itu kita panggil parasitisme. Jadi untuk tumbuhan ni, apa yang kita belajar, faktor persaingan dia ada 4 tadi. Dia bersaing untuk apa? Air, cahaya matahari, nutrien dan ruang. Dia bersaing untuk, kalau kamu nak menanam pokok, pastikan tanam pokok tu sama saiz, ataupun jarak-jarakkan. Macam sekarang ni, penjarakan. Jangan rapat-rapat. Bila rapat-rapat tu, macam kita, kalau kamu rapat-rapat tak rasa sesak ke? Macam tu. Perlu udara yang banyak kalau sesak ni, betul? Okey. Lepas tu untuk interaksi, tumbuhan hanya ada 2, komensalisme dengan parasitisme.
Itu jadi untuk tugas minggu ni, yang pertama buat nota ni. Okey, apakah faktor persaingan tumbuhan? Ada 4. Okey, nyatakan apa dia. Dan yang kedua, interaksi antara tumbuhan ada 2 tadi. Cikgu kata komensalisme dengan parasitisme. Jelaskan apa dia komen, apa dia parasit. Kemudian berikan contoh apakah tumbuhan bagi komensalisme dan apakah contoh bagi tumbuhan parasitisme. Okey, jadi minggu ini sudah siap. Boleh sambung buku aktiviti muka surat 41 sahaja. Dah siap nanti, bawalah hari Isnin. Kita akan berjumpa pada 8 Mac. Okey, masuklah kita akan kenal-kenal. Itu saja untuk cikgu. Sekian, terima kasih.